Ika nak tanya ni, korang dah pernah baca ke buku Seperti Air Mengalir yang ditulis oleh Ustaz Fahrul? Kalau belum, tunggu apa lagi? Jom dengarkan ulasan buku oleh Ika. Kalau korang dah pernah baca buku ni, boleh kongsikan di ruangan komen pengalaman korang baca buku ni. Okey? Okey, jom kita mulakan. Kenapa tajuk dia Seperti Air Mengalir? Mesti korang tertanya-tanya kan? Jadi, penulis membawa analogi seperti air mengalir ni kepada orang yang rajin mencari ilmu, orang yang suka belajar dan belajar seperti air mengalir kerana hati dan pemikiran dia sentiasa bersih dan jernih. Manakala orang yang enggan belajar, orang yang malas mencari ilmu, hati dan pemikiran dia sentiasa kelam, suram, tidak jernih. Seperti itulah perumpamaannya. Kerana orang Islam, orang Muslim diwajibkan mencari ilmu supaya kurniaan Allah yang diberikan ni, masa, tenaga, harta, pangkat digunakan sebaik-baiknya untuk mendapat manfaat di akhirat sana. Kita mesti selalu dengar petikan ni, iaitu dunia tempat berpenat, akhirat tempat berehat. Itulah prinsip hidup orang yang menganggap dunia sebagai ladang untuk tanam tanaman. Untuk memastikan buah yang hendak dipetik lebat, manis dan segar, mereka akan bersungguh-sungguh menjaga pohonnya. Hanya pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Maksudnya, jika inginkan kecemerlangan di akhirat, kecemerlangan di dunia mesti dicapai terlebih dahulu. Kecemerlangan dunia adalah bayangan kecemerlangan akhirat. Setiap inci tanah di dunia adalah tempat yang paling subur untuk menanam benih syurga. Dalam buku ni, penulis ada menceritakan banyak-banyak kisah yang menginspirasikan dan memberi nasihat untuk membaca. Tapi yang paling terkesan dalam hati Ika adalah bab keindahan dalam kematian. Kerana mestilah kita sebagai, tak tahulah orang lain, tapi kalau Ika pernah lah macam berdoa supaya Allah matikan Ika dalam keadaan yang baik, dalam husnul khatimah, iaitu kalau kita selalu baca kan orang yang meninggal dalam solat, orang yang meninggal dalam masjid, orang yang meninggal ketika membaca Al-Quran. Jadi penulis dia mengingatkan kita semula, kalau kita nak meninggal dalam keadaan yang baik, kita mestilah kena ada cara hidup yang baik. Jadi sebagai contoh dalam buku ni, penulis membawa kisah ulama hadis iaitu Abu Zur'ah Ar-Razi. Ketika dia nak meninggal dunia, ketika dia nak wafat, kawan-kawan dia datang menziarahi. Dan bila kawan-kawan dia datang menziarahi, ialah seperti kita tahu kan, bila kita menziarah orang sakit, kita tidak digalakkan untuk bersembang-sembang ataupun berbual kosong, benda-benda yang lawa ni lah. So sebagai alternatif, kawan Abu Zur'ah ni dia mencadangkan supaya mereka membacakan hadis. Lalu Ibnu Warah bertindak dengan mengucapkan sebuah hadis. Telah diceritakan kepada kami oleh Abu Ashim bahawa Abdul Hamid bin Ja'far telah menceritakan kepada kami. Abu Hatim pula menyambung. Telah diceritakan kepada kami oleh Imam Bundar bahawa telah diceritakan kepada kami oleh Abu Ashim bahawa Abdul Hamid bin Ja'far telah menceritakan kepada kami. Sementara yang lain terdiam di situ. Tiba-tiba, Abu Zur'ah membuka matanya dalam keadaan yang mendekati kematian sambil menyebut hadis. Telah diceritakan kepada kami oleh Imam Bundar bahawa telah diceritakan kepada kami oleh Abu Ashim bahawa Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami daripada Saleh bin Abu Arib, daripada Khasir bin Murrah, daripada Mu'az bin Jabal bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang kalimat terakhirnya berbunyi La ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Lalu beliau meninggal dunia. Alangkah indahnya kematian itu. Mengapakah imam itu mampu menyebut hadis sepanjang kematiannya? Ya, kerana seluruh hidupnya memang diabdikan untuk belajar, mengajar dan mentafsirkan hadis. Lalu dia pun mati mengikut cara hidupnya. Jadi kesimpulan daripada cerita yang Ika baca dalam buku ni, kalau kita nak meninggal dalam keadaan yang baik, nak meninggal dalam keadaan yang tidak mengaibkan, kita kena ada cara hidup yang baik. Ya. Macam mana kalau kita nak meninggal dalam keadaan yang baik? Kita kena cari ilmu, kita kena sentiasa belajar, kita kena sentiasa berubah menjadi orang yang lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Ika suka dengan satu kata-kata, iaitu ubahlah ketakutan untuk terjerumus ke dalam dosa dengan kegairahan meraih pahala. Okey, setakat itu sahaja
perkongsian Ika berkenaan dengan buku ni. Jadi kalau korang berminat boleh dapatkan buku ni di Jejak Tarbiyah. Harga buku ni RM28. Setakat itu saja. Semoga kita berjumpa lagi. Bye.